Okey, kita boleh mulakan Suratul Namli ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, la tusmi'u, tidak dapat engkau memberi dengar, tidak dapat engkau memberi dengar al-mauta, akan orang-orang yang mati, wala tusmi'u, dan tidak dapat engkau memberi dengar as-summa, akan orang yang peka, ad-du'a, akan seruan. Idza, apabila, walau, telah berpaling mereka, mudbirin, orang-orang yang membelakang. Ayat 81, wa ma anta, dan tiada engkau, bihadi, yang dapat memimpin, al-umyi, akan orang yang buta, an, dari, dolalatihim, kesesatan mereka, in, tiada, tusmi'u, engkau dapat memberi dengar, illa, melainkan, man, orang yang, yu'minu, ia beriman, biayatina, dengan ayat-ayat kami, bahum, maka mereka, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Simak semula ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau ni balik kepada Nabi, ya. Sesungguhnya engkau, ya Muhammad, tidak dapat engkau memberi dengar akan orang-orang yang mati. Kalau berdasarkan kepada hadis ini, ya, kenapa kita masih berfaham bila kita bagi salam kepada Nabi, Nabi dengar salam kita? Itu dah salah fahaman kita. Kita bagi salam kepada Nabi, Nabi tak dengar. Salam itu doa. Jadi yang kita sebut tu hanya berupa doa. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas engkau, wahai Nabi. Kan doa. Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas engkau, wahai Nabi. Itu doa. Bukan maknanya bila kita bagi salam, Nabi tu dengar. Nabi tak dengar, tapi doa tu Allah akan sampaikan kepada Nabi. Itu munasabah. Sebab itu Allah katakan, wahai Muhammad, ketika Nabi Muhammad sendiri hidup pun,
Nabi tak dapat memberi dengar akan orang yang sudah mati. Ya. Ketika Nabi hidup, apalagi Nabi sudah wafat. Ya. Nabi juga sama dengan manusia-manusia yang lain. Maknanya, dalam keadaan sekarang, dia adalah alam roh. Macam mana manusia lain alam roh. Bila dibangkitkan, bila hari kiamat nantilah dibangkitkan. Rasul dibangkitkan, manusia lain pun dibangkitkan sama. Bangkit roh dengan jasad. Jadi sekarang ni yang mati semua dalam alam roh. Sebab itu disebut arwah. Arwah jamak roh. Arwah tu maknanya roh-roh. Kadang disebut mereka di alam barzah. Barzah tu maknanya dinding. Jadi yang mati ini sudah terdinding dengan yang hidup. Sudah terdinding. Tidak ada kaitan lagi dengan yang hidup. Wala tusmi'u summa du'a. Dan tidak dapat engkau memberi dengar akan orang yang peka doa akan seruan iza apabila walau mudbirin, telah berpaling mereka orang-orang yang membelakang. Apa maksudnya? Maksudnya kalau orang peka, dia membelakangi kita. Kita serulah, panggillah terpekik lolong belakang dia. Dia tak akan berpaling kat kita. Sebab dia peka. Tapi kalau dia menghadap kita, mungkin mata dia tak buta. Mereka nampak komat kamit mulut kita atau isyarat kita. Tapi kalau dia membelakangi kita, mau ke dia dengar? Sebenarnya perumpamaan ini adalah diibaratkan sebagai orang kafir. Orang kafir ini macam orang dah mati, macam orang dah peka. Macam mana ajak diseru kepada kebenaran, dia buat bodoh. Macam itulah. Wa ma anta bihadil umji ma'an dalalatihim, dan tiada engkau ya Muhammad yang dapat memimpin akan orang yang buta dari kesesatan mereka. Kalau orang yang dah buta, adakah Nabi berkuasa untuk menjadikan dia celik dan boleh mendapat jalan yang betul? Sudah tentu tak dapat. Nabi tidak ada kuasa. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Tiada engkau dapat memberi dengar melainkan orang yang ia beriman dengan ayat-ayat kami, fahu muslimun, maka mereka orang-orang yang berserah diri. Jadi artinya, kalau orang tu dah buta mata hatinya, Nabi ajak kepada petunjuk macam mana pun, mereka tidak akan ikut petunjuk Nabi. Tapi siapa yang mau mendengar petunjuk Nabi? Yang sudah tentu yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Hatinya sudah terbuka untuk menerima ayat-ayat Allah. Lalu mereka pun berserah diri menjadi sebagai orang Muslim. Itu maksudnya. Baik, kita teruskan. Wa iza, dan apabila. Waqa'a, telah terletak ia. Telah terletak ia. Bracket jatuh. Al-qawlu, oleh perkataan. Oleh perkataan. Alaihim, atas mereka. Akhrajna, telah kami keluarkan. Lahum, bagi mereka. Dabbatan, binatang yang melata. Binatang yang melata minal ardi, daripada bumi. Tukallimuhum, ia berkata-kata kepada mereka. Anna, bahawasanya Annas, manusia. Kanu, adalah mereka.
bi ayatina dengan ayat-ayat kami, la yuqinun, tidak mereka yakin. Biasa mas mula ya. Wa iza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila telah terletak oleh perkataan atas mereka, atau telah jatuh pun boleh, telah jatuh perkataan ke atas mereka. Perkataan ini boleh letak dalam bracket azab. Perkataan itu mana perkataan azab? Maknanya apabila berlaku perkataan atau firman Tuhan ya berkaitan azab, firman Tuhan untuk mengazab mereka, ya, akhrajna lahum, telah kami keluarkan bagi mereka dabbah, binatang yang melata, minal ardi, daripada bumi, tukallimuhum, ia berkata-kata kepada mereka. Dikatakan katanya akan datang ia binatang yang melata keluar, ya, mengikut tafsir katanya ya binatang ini binatang yang keluar di negeri Arab, ya. Keluar dari negeri Arab, binatang ini boleh bercakap, ya. Katanya binatang ini akan mengatakan dengan kata-kata ini, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahawasanya manusia adalah mereka dengan ayat-ayat kami tidak mereka yakin. Jadi binatang ini ya akan mengatakan perkataan yang mana ya manusia tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan harinya kebangkitan, harinya hisab, ya. Jadi ya, ini yang diterangkan dalam ayat ini. Mana ada satu ketika nanti ya, bila berlaku azab terhadap manusia yang sudah kufur semuanya, binatang ini akan mengatakan dengan kata-kata bahawa manusia dah tak yakin lagi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ya. Masanya tak tahu bila, ya. Tapi sudah diterangkan dalam Quran. Sama ada kita menjumpai binatang itu ataupun tidak, ya. Tapi sudah tersebut dalam Al-Quran, ya. Dan binatang ini boleh bercakap, ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-83. Wa yauma, dan pada hari, nahsyuru, kami kumpulkan, min daripada, kulli tiap-tiap, ummatin umat, faujan satu puak, mimman daripada orang yang, yukazibu ia mendustakan, bi ayatina akan ayat-ayat kami. Fahum, maka mereka, yuzaun, mereka dikurung, mereka dikurung. Simak semula. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan, dan pada hari kami kumpulkan daripada tiap-tiap umat satu puak daripada orang yang ia mendustakan akan ayat-ayat kami.
Fahum yuzaun, maka mereka ya dikurung. Dikurung. Maknanya nanti, ya, pada hari kiamat nanti, Allah akan ambil satu puak atau satu kumpulan manusia-manusia yang mendustakan. Mereka bersama pengikut-pengikutnya yang mendustakan. Allah kumpulkan mereka, disatukan, atau bahasanya, mereka ni disatukan. Ketua-ketua yang mendustakan ayat-ayat Allah sampailah kepada pengikutnya, nanti Allah akan kumpulkan mereka atau disatukan mereka. Mereka akan dikurung. Maknanya diasingkan daripada manusia lain, kepada mereka yang tak percayakan ayat-ayat Allah ini. Sambung hatta, ayat yang 85. Hatta, sehingga. Iza, apabila. Ja'u, telah datang mereka. Qala, telah berkata ia. Akazabtum, adakah telah mendustakan kamu? Bi ayati, akan ayat-ayatku. Walam, dan tidak. Tuhitu, dan tidak kamu meliputi. Dan tidak kamu meliputi biha, dengannya, ilman, akan pengetahuan. Ammaza, atau apakah. Atau apakah yang. Kuntum, adalah kamu. Ta'malun, kamu kerjakan. Ayat 85. Wa waqa'a, dan telah jatuh ia. Al-qawlu, oleh perkataan. Dalam bracket azab. Alaihim, atas mereka. Bima, dengan sebab apa yang. Zolamu, telah zalim mereka. Fahum, maka mereka. La yantikun, tidak dapat mereka berbicara. Tidak dapat mereka berbicara. Biasa semula, ya, ayat yang ke-85, 84 dulu. Hatta iza ja'u, ya, sehingga apabila telah datang mereka. Datang di sini, datang ke tempat hisab, tempat perhitungan di sisi Allah besok, di mahsyar. Disitulah tempat hisab atau perhitungan. Qala di sini, elok telah berfirman ia, tadi telah berkata ia, telah berfirman ia. Betul kan, ya? Qala, telah berfirman ia, Allah lah berfirman. Akazabtum, adakah telah mendustakan kamu bi ayati, akan ayat-ayatku. Walam yuhitu biha ilman,
dan tidak kamu meliputi dengannya akan pengetahuan? Ammaza kuntum ta'malun. Atau apakah yang adalah kamu kerjakan? Nah, disitulah ya Allah akan berfirman, apakah kamu mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat kami, padahal ilmu kamu tidak meliputi? Atau apakah kamu yang atau apakah yang kamu telah kerjakan, apa yang kamu telah lakukan? Macam itulah bahasanya ya. Jadi akan dipersoalkan kepada mereka yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Kita pun tak meliputi ilmu, kita tak boleh ya cakap sebarangan, ya apalagi melibatkan ya firman Allah. Allah tak haramkan, kita kata haram ya, sedangkan kita tak meliputi ilmu itu. Jadi kita jangan sebarangan macam tu ya. Atau mengatakan ya kalau hukum potong tangan dilaksanakan, habis orang Malaysia tak ada tangan. Macam bahasa-bahasa macam ni ya, bahasa-bahasa yang ya menghina ya, dan bahasa ni dianggap sebagai kufur dalam Quran. Jadi jangan kita berani ya, kita tak mendalam ilmunya tentang Al-Quran, kita berani cakap macam tu. Jangan ya. Itu kalimah kufur namanya. Wa waqa'al qawlu alaihim, dan telah jatuh ia oleh perkataan atas mereka. Jatuh perkataan ni perkataan azab. Ya, Allah dah jatuhkan hukuman azab ke atas mereka. Itu makna telah jatuh oleh perkataan atas mereka. Perkataan tu perkataan azab, yang jatuh tu hukuman. Jadi hukuman tu dah jatuh, hukuman azab jatuh kepada mereka bima zalamu ya, dengan sebab apa yang telah zalim mereka, perbuatan zalim mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa hum la yantikun, maka mereka tidak dapat mereka berbicara, tidak boleh mereka berbicara. Kalau berbicara pun mereka berdusta ya. Baik ya, kita semak tata bahasa dia ya. Baik ya. Di sini kita nak mengenal dulu perkataan. Nak mengenal perkataan sama ada dia berasal daripada 3 ataupun 4 huruf. Ya, dalam ayat kadang kita tak kenal ni, walaupun kita dah belajar sorof, kadang kita tak kenal. Jadi cara kenal macam ni. Baik, cuba tengok ayat 80 dulu. Ayat 80 ya, kalau fi'il mudhari' tu mula dengan baris dhammah, artinya dia daripada 4 huruf ya. Contoh innaka la tusmi'u. Tusmi'u tu mula dengan dhammah ya. Jadi mula dengan dhammah artinya dia berasal daripada 4 huruf. Kalau 3 huruf dia tak boleh dhammah ya. Jadi pada 4 huruf. Jadi 4 huruf tu ya asma'ah ya. Daripada perkataan asma'ah. Kalau 3 hurufnya apa? Sami'ah. Sin mim ain, sami'ah 3 huruf. Ya. Nak kenal dia daripada 4 huruf, ni fi'il mudhari' ni. Daripada 4 huruf ya, sebab mula dhammah, tusmi'u. Artinya madinya asma'a. Ya, depannya pun sama, tusmi'u. Ya, pun 4 huruf ya. Okey, wa iza wallau mudbirin. Ya, mudbirin, tengok. Mudbirin kalau dia mula dengan dhammah, itu juga daripada 4 huruf ya. Kalau 3 huruf dia tak boleh guna dhammah macam ni, guna mim ya. Jadi kalau dhammah mana 4 huruf. Macam mana 4 hurufnya? Ambil dal bara 3 tambah alif awal, adbaro ya. Adbaro, adbaro ya. Macam tu. Ayat 81 ya, 81 wa ma anta bihadil umyi min andalain, tusmi'u pun sama. Tusmi'u mula dhammah, artinya daripada 4 huruf, asma'a ya, asma'a. Kita nak kenal dia ya. Kemudian illa man yu'minu. Yu'minu pun baris dhammah, mulanya yu'minu, ia beriman. Jadi ia berasal daripada 4 huruf juga. Tapi ni mu'tal, kita belum belajar, bolehlah disebut juga amana ya. Tu panjangkan, 2 harakat. Jadi bila 2 harakat artinya dia 2. Jadi campur mim dengan nun jadi 4. Amana ya, amana. Okey, depannya lagi muslimun.
Dimula dengan domah. Bila mula dengan domah, artinya dia daripada 4 huruf. Ya. Jadi apa 4 huruf? Sin lam mim 3 tambah alif awal. Aslama, aslama, aslama. Macam tu. Ya. Kemudian sambung lagi wa iza waqa'a. Ni waqa'a 3 huruf. Ya, kalau nak jadikan 4 huruf, ini mu'tal tapi tak apa, kalau nak jadikan 4 huruf mu'tal tambah alif juga. Auqa'a. Auqa'a. Ya. Auqa'a. Depannya ahrajna. Itu dah memang 4 huruf lah. Alif ha ra jim. Ya. Alif ha ra jim. Tu penambahan kami. Jadi ahroja. Ya. Memang daripada 4 huruf lah. Ahroja. Itu memang 4 huruf. Ya. Kemudian depannya lagi. Tukallimu. Tukallimu. Kan mula baris domah tu. Artinya dia daripada 4 huruf. Kalau yang ada sabdu. Ya, kita bunyikan juga sabdu. Ya, jadi madinya kaf lam mim ada sabdu. Bunyi apa? Kaf lam mim. 4 huruf. Tak, tukallimu ni ini 4 ini mudhari'. Kita nak jadikan madinya, ya. Kita tahu fi'il mudhari' ini mula dengan domah. Bila mula dengan domah artinya dia 4 huruf. Jadi sekarang ya, bila nak jadikan madi, kalau sabdu, bunyikan sabdu juga. Kallama. Ya. Kallama. Ya. Kan 4 huruf ada 3 bentuk. Satu aklama. Satu kallama. Satu lagi kalama. Panjang Baik, sambung lagi. Kemudian anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yuqinun juga berbaris domah, artinya daripada 4 huruf. 4 huruf, ya. Oleh kerana dia mu'tal, kita boleh bunyi juga walaupun dia mu'tal. Huruf asalnya waw qaf nun. Jadi kalau 4 huruf auqana. Tambah alif saja di awal, ya. Auqana. Yauma nahsyuru. Nahsyuru ni baris atas. Jadi baris atas bukan 5 huruf, bukan 4 huruf ya. Dia 3 huruf, ya, nahsyuru. Dia berasal daripada hasyimra, hasyara, ya. Jadi nahsyuru. Itu fi'il mudhari' bukan 4 huruf, ya. Kalau nak jadikan 4 huruf daripada 3 huruf pun boleh. Ya. Kalau nak jadikan 4 huruf, hasyimra kalau 4 huruf macam mana? Ahsyara, barikan atas. Ahsyara. Ya, dah 4 huruf, semua baris atas ya, jangan diubah-ubah. Ahsyara. Ya. Okey, kita jumpa lagi. Fazan min man yukazibu. Yukazibu, ni mula domah. Bila mula domah artinya fi'ilnya berapa huruf? 4 huruf. Macam mana jadikan 4 huruf di sini? Kazzaba, sebab ada sabdu. Ada sabdu, bunyikan sabdu tu. Kazzaba. Kazzaba. Okey. Yuzaun, bermula dengan domah juga. Macam mana nak jadikan 4 huruf? Auza'a. Jadi huruf asalnya waw zai ain. Jadi auza'a. Ya. Kemudian ayat yang seterusnya iaitu hatta iza ja'u qala akazabtum. Kazabtum. Itu fi'il madhi. Kazabtum. Buang tum. Kazaba. Nak sambung tum tu, jadi matikan ba. Zabtum. Kalau mula-mula kazaba. Ini memang fi'il madhi ya. Ni fi'il madhi bukan mudhari'. Ni kazaba ya, fi'il madhi.
Ya. Tuhitu pun dia 4 huruf, tapi ini mu'tal. Ini mu'tal ya. Mu'tal. Jadi huruf asalnya ya, huruf asalnya a apa dia? Ahato. Ahato. Hmm? Ahato. Yuhitu. Ato'a. Ahato. Alif ha alif to. Hmm. Hmm. Alif ha alif to. Ini mutal ni tak apa. Asal kita tahu sikit je tak apa. Tak malun. Ni 3 huruf ke 4 huruf? 3 sebab bunyi atas, ya. Ha, ha. Madinya amila. Amila 3 hurufnya amila. Kalau 4 hurufnya? 4 huruf? Kalau 4 huruf? A'mala. A'mala. Wa waqa'al qaulu, waqa'a sama dengan tadi. Kalau nak jadikan 4 huruf, auqa'a. Zolamu, fi'il apa ni zolamu? Fi'il madi zolama. Ya, fi'il madi. Kalau 4 huruf? Kalau 4 huruf? Azlama. Azlama. Ya. Okey, yang tikun berapa huruf? 3 huruf sebab bunyi atas. Kalau bunyi depan baru 4 ya. Kalau bunyi atas tu 3 huruf. Okey, apa huruf tiganya? Nun to qaf. Nun to qaf, natoko. Kalau 4 hurufnya? Tambah alif. Antoko. Antoko. Okey, saya mak dulu latihan hari tu nak betulkan. Ya. Latihan hari tu. Pertama apa? Pertama apa? Anzala. 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 Nazala. Nazala. Yang contoh dua. Ahraja. Harraja. Harraja. Okey, cuba habiskan yang anzala. Anzala mudhari'nya anzala yunzilu. Masdarnya inzalan. Ada tanwin. Inzalan. Amar anzil. Nahi la tunzil. Isim fa'il munzilun. Isim fa'il kena guna mim ya sebab ada 4 huruf. Munzilun. Isim maf'ul munzalun. Okey, betul. Okey, yang kedua nazzala mudhari' yunazzilu masdar tanzilan. Amar suruh. Amar nazzil
Nazil. Mana ada ta pula ni? Mana datang ta ni? Nazil. Nahi? Adalah. La tunazil. Isim fa'il? Isim fa'il? Isim fa'il. Munazzilun. Isim maf'ul. Munazzalun. Okey, betul. Nazala yang tiga pula. Wazan yang ketiga. Nazala mudhari'nya. Yunazilu masdarnya. Nizalan amar. Nazil nahi. La tunazil. Isim fa'il. Munazilun. Isim maf'ul. Munazalun. Ada tanwin ya. Yang ada tanwin masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Yang disebut isim tu ada tanwin, ya. Okey, contoh yang kedua, latihan yang kedua, ahroja mudhari'nya yukhriju masdar ihrajan. Amar ahrij nahi la tukhrij. Jangan bunyikan atas untuk 3 huruf. 4 huruf bunyi depan. La tukhrij. Isim fa'il muhrijun, tambah mim. Muhrijun. Isim maf'ul muhrajun. Okey, betul. Yang ke wazan 2 kharraja mudhari' yuharriju masdar tahrijan amar kharrij nahi la tuharrij. Isim fa'il muharrijun, isim maf'ul muharrajun. Okey, satu lagi. Kharaja yuhariju masdarnya hirajan. Okey. Amar kharij nahi la tuharij. Isim fa'il muharijun, isim maf'ul muharajun. Okey, tengok madi ya, tengok madi balik semula. Madi yang pertama anzala, yang kedua balik anzala tadi yang ditulis. Anzala yang kedua tak, madi saja. Pertama bentuk 1 anzala, bentuk 2 nazala, bentuk 3 nazala, ada alif, nazala. Okey, untuk singkatan, nak lebih faham singkatan dia ya. Kalau nak jadikan fi'il amar, semua bunyikan ke bawah. Anzala, anzil. Sebut. Ikut. Anzala, anzil. Nazzala, nazil. Nazala, nazil.
Ulang balik. Anzala, anzil. Nazzala, bunyi bawah, bunyi bawah. Nazala, nazil. Itu cara ringkas nak buat fi'il amar. Fi'il amar. Ya. Okey, yang bentuk dua, yang ahroja tadi. Ahroja, yang kedua khorroja, yang ketiga khoroja. Cara nak buat fi'il amar, bunyikan bawah. Ahroja, ahrij. Sebut. Ikut. Jangan tengok fi'il amar. Ini buat fi'il amar cara ringkas. Nak senang ya. Ahroja, ahrij. Khorroja, khorrij. Khoroja, khorij. Okey. Ya. Kalau saya sebutkan, cuba buat fi'il amar. Ashroba. Yang tak ada kat situ. Ashroba, ashrib. Syarroba, syarroba, syarrib. Tak ada kat situ, tak payah nak cari-cari, tak jumpa kat situ. Sebut je. Syarroba, syarib. Syarib. Baik, sekarang ni itu cara nak buat fi'il amar, ya, yang lebih singkat lah, lebih senang lah, ya. Tak payah ikut susunan contohnya, ya. Baik, kalau saya sebut lain, contohnya aksara. Aksara tu mana banyak? Aksara kalau amar, aksara, aksir. Kalau kasara, kasir. Ada sabdu. Kasara, kasir. Kalau kasara, kasir. Bunyi bawah, bunyikan bawah. Senangkan lidah tu. Lidah tu lembutkan sikit. Bunyikan bawah. Ya. Kasara, kasir. Macam tu. Okey, sekarang ni kalau saya sebutkan balik semula, ya, kalau anzala mudhari'nya apa? Baik semula yang atas tadi. Yang tengok latihan. Tengok latihan. Mudhari'. Sekarang kita mudhari' pula. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Nazzala yunazzilu. Nazala yunazilu. Tengok latihan balik. Latihan tu yang ditulis. Tengok balik, ya. Kalau fi'il 4 huruf ni, mudhari' mesti mula dengan dhammah. Jangan bunyikan atas, bunyi atas salah. Baik semula. Anzala yunzilu. Nazzala yunazzilu. Nazala yunazilu. Okey, ambil ahroja pula. Ahroja yukhriju. Itu latihan tadi, latihan 2 tadi. Ahroja yukhriju. Khorroja yukhorriju. Khoroja yukhoriju. Jadi mula dengan apa? Dhammah. Apa kelebihannya? Kalau kita mengetahui mudhari', kita akan mengetahui fi'il nahi. Fi'il nahi. Artinya, kalau anzala, semula anzala mudhari'nya apa? Anzala mudhari'nya apa? Yunzilu, okey. Macam mana nak jadikan fi'il nahi? Fi'il nahi ni daripada mudhari' ni lah. Jadi sekarang yunzilu ya tukar jadi ta. Jadi tunzilu.
Jadi apa? Tunzilu. Kemudian letak lam alif di awal. La tunzil. Apa dia? Daripada fi'il mudhari' ni kita dah boleh buat fi'il amar. La tunzil. Ah. Sorry. Daripada fi'il amar tadi, daripada fi'il mudhari' tadi, kita boleh fi'il nahi. Daripada fi'il mudhari' kita boleh buat fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il nahi. Fi'il nahi letak lam alif ya. Lam alif. Tu. Okey, sekarang ni jangan tengok fi'il nahi. Kita tengok fi'il mudhari' dulu. Nazzala yang ada sabda tu. Nazzala mudhari'nya apa? Mudhari'nya apa? Yunazzilu. Nak jadikan fi'il nahi, ya tukar jadi ta. Letak lam alif awal. La tunazzil. La tunazzil kan? Kan jadi fi'il nahi tu. Ya. Kemudian yang ketiga, nazala mudhari'nya apa? Yunazilu. Nak jadikan fi'il nahi, ya tukar jadi ta. Letak lam alif. La tunazil. La tunazil. Jadi daripada fi'il mudhari' kita boleh jadikan fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi. Ya tu tukar jadi ta. Itu kelebihan kalau kita tahu fi'il mudhari'nya. Okey, sekarang ni daripada fi'il mudhari' juga, ya, kita boleh buat isim fa'il. Fi'il, ambil anzala dulu. Anzala mudhari'nya apa? Yunzilu. Tengok, perhatikan. Mudhari' base mula. Anzala mudhari'nya apa? Yunzilu. Ya tukar jadi mim. Jadi mim. Barisnya baris sama. Munzilu. Asalnya munzilu. Kemudian kerana dia isim, letak tanwin. Lun. Munzilun. Munzilun. Jadi pada mudhari' tu, ya tukar jadi mim. Jadi munzilun. Okey, yang kedua. Cuba buat yang kedua. Nazala mudhari'nya yunazzilu. Yunazzilu. Sekarang ya tukar jadi mim. Munazzilun. Munazzilun dah jadi isim fa'il. Yang ketiga. Nazala mudhari'nya yunazilu. Tukar mim ya tu. Munazilun. Munazilun. Jadi letak tanwin saja. Kalau mudhari' tak ada tanwin. Sebab dia fi'il. Isim fa'il kita akan letak tanwin. Baik, daripada isim fa'il bunyi bawah nak jadikan isim maf'ul dah senang naikkan atas barisnya. Kalau munzilun jadi munzalun. Munazzilun munazzalun. Munazilun munazalun. Senang. Ya. Okey, ulang balik. Kalau fi'il madi boleh buat fi'il apa tadi? Daripada madi boleh buat fi'il amar. Lupa tu. Daripada madi boleh buat fi'il apa? Amar. Bunyikan bawah. Daripada mudhari' boleh buat fi'il apa? Nahi. Lagi? Isim fa'il. Daripada isim fa'il dah boleh jadi isim maf'ul. Ya. Pandai semua. Ya. Okey. Untuk latihan ayat 80 tadi, perkataan asma'a. Asma'a. Ayat 80.
Innaka la tusmi'u. Tulis tusmi'u tu. Gariskan tusmi'u tu. Ayat apa? Innaka la tusmi'u. Quran tadi. Cuba baca ayat Quran tadi. Ayat 80. La tusmi'u. Kan jumpa tusmi'u tu. Kita buat 4 huruf ya. Ini memang 4 huruf lah, ni mudhari' ya. Jadi mudhari'nya apa? Asma'a. Okey. Kemudian yang kedua, ayat 80 hujung sekali, mudbirin. Mudbirin. Apa perkataan? La 80. Ayat 80. Hujung ayat mudbirin. Jumpa? Okey, ya. Jadi untuk yang akhir ayat 83. Perkataan di situ jumpa tak perkataan yukazibu? Yukazibu. Kita jadikan 4 huruf apa? Akzaba. Tak, daripada bentuk pertama. Akzaba. Guna alif dulu. Mula-mula alif, yang kedua sabdu, yang ketiga alif tengah. Alif, kaf, zalba, akzaba lah. 4 huruf. Baik, tiap satu ubah jadi 3 bentuk ya. Pertama alif awal, yang kedua sabdu, yang ketiga alif tengah. Sama dengan tadilah. Contohnya macam apa ni, asma'a bentuk 1, bentuk 2 sama'a, ada sabdu sama'a, bentuk 3 panjangkan sin alif, sama'a. Sama'a. Jadi latihan ada 3 saja itu untuk hari ini insya-Allah ya. Okey, sampai situ dulu. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Ayat sampai tak apa, kalau rajin sampai 93 habis. 93. Habis ayat ya.